Selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua. Baik, dalam perkongsian kali ini saya hanya berfokuskan kepada pembacaan buku. Ya cikgu, pembacaan buku bagi memudahkan kita merekodkan dalam SPL KPM masing-masing. Baik cikgu, bagaimana dengan pengiraan hari kursus bagi pembacaan buku? Ya cikgu, saya jelaskan secara ringkas sebelum saya masuk kepada kepada perkongsian video pada pagi inilah. Jadi satu bacaan buku bersamaan dengan satu hari kursus. Ya cikgu, satu bacaan buku bersamaan dengan satu hari kursus. Dan kalau cikgu baca 5 buah buku bersama dengan 5 hari kursus. Nampak tak cikgu? Mudah kan cikgu? Cikgu, pada masa yang sama, bacaan buku juga membantu kita memperoleh mata kredit. Satu buku bersama dengan 6 mata kredit. Maksimum kita boleh dapat 20 mata kredit. Nampak tak cikgu? Pembacaan buku ni membantu kita mendapat bilangan hari kursus LDP dan juga pada masa yang sama kita akan juga dapat memperoleh mata kredit. Pembacaan buku ni memang membantu kita. Jadi bacaan-bacaan buku kita mestilah berbentuk ilmiah. Ya, jadi cikgu bercakap tentang bacaan buku, kita mesti fikir kena pinjam buku, kena beli buku, nampak tak? Sebenarnya tak perlulah susah-susah cikgu. Sebab sekarang ni dengan bantuan smartphone, dengan teknologi, kita boleh baca artikel-artikel secara maya, ya, artikel-artikel yang berbentuk ilmiah. Okey cikgu, saya terus kepada video pada kali ini. Cikgu, andai kata cikgu nak baca artikel-artikel pendidikan dalam bahasa Melayu kan? Cikgu pergi ke Google. Cikgu tekan di situ DBP Journal kan. Nampak tak di sini cikgu tekan. Lepas tu akan keluar laman ini. Lepas tu cikgu tekan jurnal bahasa. Dan dia keluarlah jurnal. Cikgu kena tahu jurnal tu lain, artikel lain cikgu. Jurnal ni adalah satu laman koleksi-koleksi artikel. Yang kita akan baca ialah artikel, bukannya jurnal. Jurnal ialah tempat kita kumpulkan semua artikel. Okey cikgu, kita tekan sini. Katakan cikgu saya nak baca tentang pendidikan bahasa Melayu. Ya. Cikgu tekan cari. Lepas tu dia akan keluarlah banyak artikel-artikel yang berkaitan tentang bahasa Melayu. Ini semua dalam bahasa Melayu cikgu. Okey, contohnya saya nak baca. Katakan saya nak baca ni cikgu. Cikgu tekan ni dan dia akan keluarlah. Cikgu pergi ke bawah sekali, cikgu tekan PDF. Nanti dia keluar. Nampak? Dia dah keluar. Cikgu tekan download. Cikgu nampak tak dekat atas ni macam satu arrow kan? Cikgu tekan ni. Dia akan download lah ke telefon kita. Ke smartphone kita. Lepas tu cikgu pun mulalah baca. Cikgu nampak tak? Hanya ada 18 muka surat sahaja. Kan dalam masa 2 jam ni kita boleh baca dan kita fahami dan kita boleh menakul artikel ni. Cikgu bacalah. Selalunya artikel ni paling penting kita baca pernyataan masalah dia. Nampak tak ada pernyataan masalah? Nampak ada pernyataan masalah. Dan juga yang paling penting kita baca tentang dia punya perbincangan. Kita baca. Ini dalam bahasa Melayu cikgu. Cikgu dah baca. Nampak tak? Ini dalam bahasa Melayu. Okey. Cikgu, ada cikgu-cikgu yang kata nak dalam artikel dalam bahasa Melayu. Boleh juga. Cikgu pergi ke Google. Lepas tu cikgu type pula dekat sini Eric. E-R-C-I. Cikgu tekan go. Enter lah. Cikgu nampak tak sini? Eric kan? Cikgu tekan ni. Ini Eric ni lah satu jurnal yang mengumpulkan koleksi-koleksi semua tentang pendidikan sains. Ada juga yang lain-lain pun sebenarnya. Tapi dalam bahasa Inggeris. Cikgu tekanlah sini. Katakan saya nak tentang STEM education lah cikgu kan. STEM kan. Kita nak baca tentang STEM kan. Cikgu tekan search. Cikgu nampak tak? Banyak yang keluar kan. Banyak. Jadi saya tengok yang atas sekali. STEM tu. Jadi cikgu tekanlah download full text. Dia akan keluarlah teks ini. Dah pun keluar 30 page. Banyak kan cikgu kan? Okey, kalau cikgu rasa banyak, cikgu pilihlah artikel yang tak banyak kan. Contohnya macam ni kan. Yang cikgu berminat lah. Artikel-artikel yang cikgu berminat. Ni 23 page. Ada juga banyak cikgu sini sangat banyak sebenarnya. Satu koleksi yang banyak dalam jurnal ni. Ni pun 20 page. Cikgu boleh baca. Alright. Jadi lepas cikgu baca, cikgu pun akan apa kita panggil? Kita pergi kepada yang seterusnya lah. Cikgu, seterusnya lepas cikgu baca, kita ada kaedah-kaedah pelaksanaan pembacaan buku. Secara ringkas saya bagi tahu cikgu. Bagi kategori pegawai
grade JUSA ataupun grade khas, mereka perlu ada sinopsis, ya, macam ulasan lah, dan kena buat pembentangan. Ya, bagi kumpulan pengurusan dan profesional, selepas baca artikel perlu ada ataupun perlu buat sinopsis sahaja. Dan bagi kumpulan pelaksana ataupun AKP, lepas baca perlu ada pembentangan sahaja. Ya cikgu. Jadi lepas baca, bagi pegawai grade JUSA dan grade khas perlu ada sinopsis dan kena ada pembentangan. Bagi kumpulan pengurusan dan profesional, lepas baca artikel perlu ada sinopsis sahaja, dan bagi kumpulan pelaksana selepas membaca artikel perlu ada pembentangan sahaja. Bentang kepada siapa? Kepada ketua jabatan kita. Cikgu, bagaimana nak buat sinopsis tu? Betul tak? Sinopsis tu sebenarnya tak perlu susah pun cikgu. Dalam SPL KPM akan ada satu borang penulisan sinopsis, boleh muat turun. Kalau tak dapat jumpa kolom tu, tak apa, boleh tanya kepada SULDP sekolah masing-masing untuk dapatkan borang tersebut, borang penulisan sinopsis. Jadi cikgu, saya rasa benda ni, video ni kali ni ringkas. Jadi bolehlah cikgu buat pembacaan buku, iaitu kita fokus kepada artikel. Kalau cikgu nak baca dalam artikel-artikel bahasa Inggeris, cikgu tekan klik Eric. Ataupun nak kalau dalam bahasa Melayu, cikgu tekanlah DBP Journal. Cikgu bacalah satu bacaan buku bersama dengan 1 hari kursus cikgu, dan 5 buku bersama dengan 5 hari kursus. Dan pada masa sama kita dapat mata kredit juga, 1 buku bersamaan 6 mata kredit. Jadi saya harap video ni membantu dan kita dapat bersama-sama capai 5 hari kursus dan juga 42 mata kredit. Ya cikgu, kalau video ni membantu, boleh berkongsilah dengan rakan-rakan kita. Ya cikgu, sekian, terima kasih.